Berikut paparan utama edisi Sabtu 17 September. Polis nafi wujud ancaman Daesh di Pulau Pinang. Isu perbezaan charge di KLIA dan KLIA 2 perlu diselesai segera. Polis Pulau Pinang nafikan terdapat ancaman militan Daesh di negeri itu dan meminta orang ramai supaya tidak bimbang. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Ghaffar Rajab berkata, imej anggota polis yang melakukan rondaan di pusat beli belah yang disebarkan semalam adalah gambar lama dan situasi itu bukan di Pulau Pinang. Gambar itu disebar orang ramai sehingga ke Sabah dan Sarawak. Datuk Abdul Ghaffar mengakui pihak polis meningkatkan keselamatan pada sambutan Hari Malaysia semalam sebagai langkah berjaga-jaga. Beliau juga meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan cerita yang tidak benar di media sosial kerana boleh menyebabkan panik. Kita masih menjalankan siasatan. Kita masih menjalankan siasatan. Kalau mereka ni selalunya kita akan siasat di bawah seksyen 233 lah. SKMM lah. Kalau mereka suspek berkenaan dengan pasti, kita akan tuduh mereka di mahkamah lah. Tapi walau bagaimanapun, pihak polis di kontijen Pulau Pinang seperti yang telah katakan dan ditegaskan oleh Datuk KP itu hari ini, memang kita sentiasa tingkatkan kawalan keselamatan di semua tempat-tempat yang sensitif lah untuk memastikan keamanan dan ketenteraman awam itu terjamin. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM digesa bertindak segera menyelesaikan isu perbezaan ketara caj perkhidmatan penumpang PSC di KLIA dan KLIA 2. Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia UTM Azmi Hassan berkata, langkah itu penting sejajar amalan penerbangan antarabangsa. Kita perlu faham bahawa charge PSC yang dikenakan ini adalah tidak berlandaskan kepada jenis penerbangan. Ianya berlandaskan kepada lapangan terbang itu sendiri, perkhidmatan yang disediakan. Kalau kita tengok, ambil contoh Singapura umpamanya, tidak kira sama ada penerbangan itu kos tambah murah ataupun penerbangan premium, charge yang dikenakan PSC itulah sama rata. Kerana khidmat yang digunakan adalah serupa. Itu lapangan terbang yang serupa, sama. Ketika ini, bayaran PSC ditetap pada RM32 dan RM6 masing-masing untuk penumpang antarabangsa dan domestik yang menggunakan KLIA 2, manakala penumpang di KLIA membayar lebih iaitu RM65 dan RM9 bagi penerbangan antarabangsa dan domestik. Jadi sebab itu dia katakan unsur diskriminasi yang diutarakan setengah-setengah badan antarabangsa penerbangan awam itu dikatakan ada logiknya, ada dalilnya. Sebab itu dikatakan kita perlu berhati-hati. Bila digunakan unsur diskriminasi ini, maka kita perlu bertindak. Tak boleh berdiam diri saja lagi. Sebab itu dikatakan bahawa Suruhanjaya Penerbangan itu perlu membuat keputusan dengan cepat. Dikatakan sebab itu tugas mereka sebenarnya. Mengulas lanjut, beliau menekankan kepentingan Malaysia mengangkat prinsip ICAO memandangkan hanya Malaysia dan Singapura yang diiktiraf mewakili Asia Tenggara sebagai anggota Majlis ICAO ketika ini. ICAO yang berpejabat di Montreal adalah agensi khusus Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta berperanan sebagai forum global penerbangan awam antarabangsa, menetapkan peraturan dan kawal selia bagi keselamatan penerbangan. Sehubungan itu, Azmi berpendapat MAVCOM sewajarnya memperhalusi permintaan daripada badan dunia berkenaan. Isu PSC atau cukai lapangan terbang wajar diselesaikan seawal mungkin agar tidak menjejaskan sektor penerbangan negara.
Ketika membuat gesaan itu, Ahli Parlimen Setiawangsa Datuk Ahmad Fauzi Zahari berkata perbezaan charge itu dilihat tidak menepati prinsip pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ICAO yang turut dianggotai Malaysia. Beliau yang juga pengerusi Teknologi Park Malaysia bagaimanapun menegaskan sebarang pelarasan PSC perlu mengambil kira keutamaan pihak berkepentingan. Juga kenaikan ini mestilah mengikut selaras dengan saranan agensi antarabangsa dan juga tidak membebankan penumpang-penumpang yang menggunakan penumpang-penumpang setia yang telah menggunakan penerbangan murah ini. Kita hanya menunjukkan bahawa ada perlu keselarasan ini. Itu saja. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA dan Persatuan Syarikat Penerbangan Asia Pasifik APA sebelum ini menulis kepada pihak Kementerian Pengangkutan dan MEFCOM mengenai keperluan memperkenalkan kadar PSC yang seragam di KLIA dan KLIA 2. Ini berikutan kemudahan dan perkhidmatan yang sama taraf dan aspek penetapan harga perkhidmatan itu harus berkaitan kos dan tidak bersifat diskriminasi. Misi pencarian pesawat MH370 diteruskan sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun ini. Keputusan itu bagi membolehkan kawasan pencarian diperluas sehingga 120,000 kilometer persegi di kawasan barat Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tong Lai berkata pengesahan serpihan MH370 yang ditemui pada 20 Jun lalu di Tanzania banyak membantu misi pencarian itu. So we are also looking at as what Australia experts say, because of the drifting pattern, also confirm that the drifting pattern show us that the place that we are looking for, the search for MH370 is the right place, because that show us the debris will be reaching Tanzania, Mauritius, Mozambique, South Africa, along this area, and that's why we found all those debris along this area. Ini yang saya tegaskan bahawa kita akan teruskan lagi misi pencarian MH370. We have to cover the 120,000 square kilometer area. Datuk Seri Liao bercakap kepada media selepas melakukan lawatan ke Lembaga Pelabuhan Bintulu, Sarawak. MH370 hilang dari radar pada 8 Mac 2014 ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing membawa 239 penumpang dan anak kapal. Ia dipercayai terhempas di selatan Lautan Hindi. Jenazah Allahyarham Datuk Dr. Harun Din selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Five Pillars, Livermore, California, Amerika Syarikat selepas solat Jumaat waktu tempatan. Jenazah sebelum itu disembahyangkan di Masjid An-Nur, Santa Clara, San Francisco. Menurut Ketua Penerangan PAS Pusat Nasruddin Hassan, jenazah Allahyarham Datuk Dr. Harun dikebumikan pada pukul 5.57 petang waktu tempatan atau 8.57 pagi tadi waktu Malaysia. Sebelum itu, solat jenazah diadakan di Masjid An-Nur Santa Clara, diimamkan anak Allahyarham Hamdi dan disertai ramai jemaah. Datuk Dr. Harun meninggal dunia di Hospital Stanford University San Francisco pukul 10.10 pagi semalam akibat komplikasi jantung. Allahyarham aktif dalam PAS sejak tahun 1974 dan dilantik Mursyidul Am pada Mac 2015 menggantikan Allahyarham Datuk Nik Aziz Nikmat. Sementara itu di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, lebih 5,000 jemaah menyertai solat jenazah gaib untuk Allahyarham Datuk Dr. Harun Din. Solat bermula jam 9.15 pagi, diimamkan oleh cucu Allahyarham Hakim Hamdi. Suasana pilu menyelubungi Dewan Solat Utama ketika Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Muhammad Farhan Wijaya membacakan doa sebelum solat dimulakan. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut menyertai solat jenazah gaib dan menyampai tazkirah pendek selepas selesai solat.
turut menyertai solat berkenaan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Ketua Penerangan PAS Pusat Nasruddin Hassan Tantawi dan Ketua Dewan Pemuda PAS Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Orang patah tumbuh hilang berganti, tetapi tidak saya kira kepada alim ulama yang patahnya tidak tumbuh dan hilangnya tidak berganti. Cuma kita mengharapkan generasi baru ini supaya kita master atau faqih dalam bidang-bidang ilmu-ilmu yang kita ceburi supaya kita boleh dapat menjadi seperti mana almarhum Tok Guru yang begitu mahir dalam bidang ataupun ilmu yang dikuasainya. Hadirin menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai kehilangan besar kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Kerana ulama kita satu persatu pergi dan tak tercakap ya, adik. Ya? Sebab kita rasa terharu sangatlah itu. Sebab ulama yang penting bagi kita dah. Macam rasa sedih sangatlah sebab kehilangan seorang ulama yang terkenal dan dia telah memberi banyak ilmu dan manfaat kepada kita semua, dapat menyedarkan masyarakat Islam di Malaysia, dan juga dia telah mengasaskan Darul Syifa yang banyak memberi sumbangan kepada orang Islam di sini dalam perubatan Islam. Saya merasakan kehilangan yang sangat besarlah kerana Tuan Guru Haji Almarhum Tuan Guru Datuk Seri Harudin merupakan seorang ilmuwan yang sangat besar jasanya kepada umat Islam di Malaysia dan terutama di seluruh dunia lah. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengakhirkan rasa syukur kerana urusan pengebumian Datuk Dr. Harudin berjalan lancar. Dalam catatan di Facebook dan Twitter, beliau mengajak orang ramai terus berdoa dan menyedekahkan Al-Fatihah untuk roh Allahyarham. Timbalan Mursyidul Am PAS Datuk Ahmad Yaakob akan memangku jawatan sebagai Mursyidul Am parti itu menggantikan Allahyarham Datuk Dr. Harudin. Ia sehingga mesyuarat menamakan pengganti tetapnya diadakan. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata semasa Allahyarham sakit, kebanyakan urusan dilakukan timbalannya yang juga Menteri Besar Kelantan itu. Penggantinya ialah sementara habis tempoh ni timbalan lah. Biasanya begitulah. Timbalan kena jalankan. Itu akan perlembagaan. Maknanya dah akan mula jalankan. Ya memang masa uzur pun dah jalankan tu dah. Beliau bercakap kepada media di Kota Baru. Dewan Pemuda PAS Malaysia DPPM mendesak anggota Parlimen DAP Jelutong Jeff Uy memohon maaf kepada keluarga Allahyarham Datuk Dr. Harudin berhubung kenyataan biadabnya di Twitter susulan kematian Mursyidul Am PAS itu semalam. DPPM menyifatkan kenyataan Jeff Uy itu boleh mencetuskan kebencian serta huru-hara dan mesti disiasat oleh pihak berkuasa. DPPM turut membuat laporan di Balai Polis Dang Wangi petang tadi bagi menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan. Dah buat report, jadi kita harap pihak polis boleh siasatlah sama ada betul ataupun tidak. Saya difahamkan sebelum daripada dia buat kenyataan bahawa Twitternya telah dihack, tapi sebelum itu dia memberi komen susulan daripada Twitter tersebut. Jelas Muhammad Khalil, ini bukan kali pertama Jeff Uy bertindak biadab. Pada tahun 2013, dia pernah menggelarkan kaki tangan Majlis Perbandaran Pulau Pinang sebagai kucing kurap. Ia sekaligus menunjukkan wajah sebenar DAP apabila berdepan dengan isu melibatkan agamawan yang dilihat tidak selari dengan ideologi perjuangan sekular mereka. Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang DPP-NPP turut mendesak Jeff Uy memohon maaf secara terbuka khususnya kepada keluarga Allahyarham Datuk Dr. Harudin. Ketua Pemuda DPP-NPP Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata tindakan Uy itu telah mencemar reputasinya sebagai seorang anggota parlimen yang sepatutnya menyelesaikan permasalahan rakyat dan bukan sibuk
memaki hamun orang yang telah meninggal dunia. Lebih mengecewakan apabila tindakan bacol Jeff Oey menyekat Twitter ahli PAS Jelutong, saudara Mustaqim Yahaya, apabila memohon penjelasan daripadanya. Jenazah bekas Ketua Pengarah Kastam di Raja Malaysia Tan Sri Abdul Halil Abdul Muttalib selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Kosas, Ampang, Selangor. Jenazah Allahyarham sebelum itu disembahyangkan di Masjid Jamil Huda, Kampung Melayu, Ampang. Allahyarham Tan Sri Abdul Halil berusia 70 tahun meninggal dunia di Hospital Gleneagles, Ampang kira-kira 10 malam semalam akibat komplikasi kanser hati. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Kastam selama 5 tahun sehingga Oktober 2005. Allahyarham juga pernah bertugas sebagai pengurus besar Lembaga Pembangunan Langkawi dan bertanggungjawab memberi sumbangan besar untuk pembangunan pulau-pulau di Langkawi. Allahyarham Tan Sri Abdul Halil meninggalkan balu Puan Sri Nabiha Mahmur, 68 tahun, 3 orang anak serta 7 orang cucu. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor dipilih sebagai penerima anugerah Lead by Example oleh Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik PBB UNESCO. Pengiktirafan itu sekaligus memberi penghormatan kepada Malaysia atas keberkesanan dalam menyediakan pendidikan berkualiti dan pembangunan holistik. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan yang juga Naib Presiden Suruhan Jaya Kebangsaan UNESCO Malaysia Datuk Seri Alias Ahmad berkata anugerah tersebut diberikan atas usaha serta sumbangan Datin Sri Rosmah dalam membangunkan potensi kanak-kanak terutama di bawah program Permata. Anugerah Lead by Example itu sempena Persidangan Agung ke-71 PBB yang bakal disampaikan oleh Majlis Penghormatan kepada wira-wira dalam kempen global menentang keganasan 22 September ini di New York. Sebanyak 13 anugerah lain dalam pelbagai kategori juga akan disampaikan pada majlis tersebut. Seorang lelaki dikuatiri lemas apabila terjatuh dari kelong Seri Pantai Pontian awal pagi tadi. Usaha mencari mangsa Didi Nazrin Jeffrey, 26 tahun, giat dijalankan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dibantu para nelayan. Siasatan awam mendapati mangsa terjatuh ketika cuba mendapatkan bot yang hanyut akibat ribut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pontian, penolong penguasa bomba Iqbal Radwan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat melibatkan kawasan seluas 500 meter daripada lokasi kelong. Jarak antara kelong ke darat pula sejauh 5 km. Sebuah bot bersama 6 anggota bomba dan penyelamat Pontian serta 2 bot dengan 9 anggota pertahanan awam dan 4 bot nelayan terlibat dalam operasi tersebut. Dan ini pula susulan kehilangan seorang lelaki di Sungai Kampung Pinang, Samarahan, Sarawak semalam. Mangsa Ismandi Osman, 38 tahun, mungkin dibaham buaya. Wartawan Syadikin Bahrin melaporkan. Bagi Hipni Bujang, mangsa seorang yang arif akan kawasan mencari nafkahnya dan alasan sesat atau lemas adalah tidak masuk akal. Katanya sesat di darat, dia tahu jalan pulang. Baptuknya dia air. Bekas kita sedang minat nangga macam waktu pukul 3 dini hari malam tadi ada jumpa macam dekat tempat lokasi tempatnya negara belah tu tempat negara ada macam bekas pergelutan. Katanya lagi sepanjang tinggal di kampung berkenaan, beliau sering kali terserempak dengan kelibat sang bedal di sungai yang menjadi lubuk emas apik atau udang galah itu. Tinjauan RTM di lokasi kejadian turut mendapati penduduk di kampung berkenaan kini bimbang dengan populasi reptilia itu yang menjadikan Sungai Pinang sebagai habitat mereka. Kurang seminggu kehilangan Sylvester Kilat di Sungai Kampung Baru dekat Semarahan. Pihak bomba kini digegaskan pula di Kampung Pinang, Semarahan juga bagi mencari seorang lagi mangsa yang dicari hilang sejak semalam. Mereka percaya faham bahwa pada ketika ini kepastian masih belum lagi dapat disahkan. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Semarahan, Ahmad Shah Saad, pihaknya juga percaya punca kehilangan Sylvester Kilatli di Kampung Baru Semarahan Ahad lepas mungkin sama. Radius lebih kurang 2 ke 3 km ke
ke hulu sungai. Sehingga kita dapat mencari bukti-bukti yang boleh kita jadikan fakta untuk menguatkan bahawa beliau adalah di Pahang Proyek. Katanya lebih 20 orang dengan 7 buah bot terlibat dalam operasi mengesan Ismandi yang turut melibatkan penduduk kampung. Pernah melalui detik cemas yang hampir meragut nyawa sewaktu bertugas dalam operasi Sawatdi di sempadan Malaysia, Thailand penghujung tahun 70-an. Namun tidak sesekali wira angkasa ini berasa gentar untuk terus berjuang demi negara tercinta. Dan sempena sambutan Hari Angkatan Tentera kali ke-83, wartawan Zehra Zamri menyingkap pengalaman Lieutenant General Besara Datuk Abu Bakar Muhammad Said yang telah berkhidmat selama 42 tahun bersama Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Sepanjang pelibatan dalam tentera, Datuk Abu Bakar pernah bertugas sebagai juruterbang TUDM. Selain itu, pernah mengetuai beberapa operasi di Sabah, Sarawak dan Lubnan dan beliau terus cemerlang dalam bidang ketenteraan sehingga ditauliah sebagai Panglima Angkatan Bersama PAB keempat pada 18 Jun 2013. Datuk Abu Bakar juga pernah diberi kepercayaan sebagai juruterbang peribadi kepada Sultan Johor ketika itu, Sultan Iskandar Sultan Ismail dari tahun 1982 hingga 1992. Setelah bersara wajib pada 1 Januari 2015, Datuk Abu Bakar kini melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan semangat cintakan bidang ketenteraan tetap subur dalam diri beliau. Kepada generasi muda, Datuk Abu Bakar berharap lebih ramai kalangan mereka dapat berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kerajaan Malaysia memerlukan anak-anak muda yang bersemangat tinggi dan juga mempunyai kepakaran dan juga ilmu untuk memasuki ATM. Kita perlukan orang yang lebih ilmu, mungkin skill ataupun keterampilan yang lebih tinggi. Zaman IT sekarang macam-macam cara. Kita melibatkan diri bukan sahaja megang senjata pergi perang, bukan itu saja. Bagi terus memperkasa ATM, ia tidak seharusnya memerlukan sumber kewangan semata-mata, tetapi harus dilihat secara holistik meliputi peningkatan ilmu bagi setiap anggota dan pemberkasaan dari aspek kesihatan fizikal dan mental bagi setiap warganya. Pada masa sama, aspek kebajikan para veteran ATM tidak harus dilupakan seluruh rakyat. Terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan Malaysia yang menjadikan saya sebegini. Bersara masih lagi boleh menggunakan ilmu dan juga kepakaran yang saya ada untuk terus menyumbang sama ada untuk pribadi dan untuk keluarga dan juga mungkin untuk negara juga. Saya berharap kepada semua pegawai dan juga anggota ATM perlu bersiap sedia dalam landscape konsep peperangan yang ada sekarang. ATM dilihat mampu terus mengekalkan momentum sebagai sebuah pasukan keselamatan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat demi memelihara kedaulatan negara. Seiring dengan usianya yang ke-83 tahun, Angkatan Tentera Malaysia ATM dilihat sudah terlalu matang dalam mengemudi sistem pertahanan negara. Bersempena dengan Hari ATM ini, sama-samalah kita mengenang akan perjuangan dan pengorbanan para prajurit negara yang menabur bakti demi keamanan dan keselamatan negara. Zehra Zamri melaporkan untuk Berita RTM. Hanya 1.7 juta ringgit kutipan amal untuk tabung pahlawan dikumpul bermula 31 Julai lalu sehingga minggu pertama bulan ini. Jumlah itu tidak mencukupi untuk membantu veteran Angkatan Tentera yang uzur dan kurang upaya serta yang tidak mampu memiliki rumah sendiri. Sehubungan itu, rakyat diseru untuk terus membantu menghulur sumbangan ikhlas kepada tabung pahlawan. Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM,
Tan Sri Anwar Muhammad Noor berkata sumbangan itu sebagai menghargai jasa dan pengorbanan wira-wira negara. Jelasnya beberapa tahun kebelakangan ini, pihaknya hanya mampu mengumpul sekitar 3.5 juta ringgit setahun. Kutipan itu diagih kepada seramai 2,000 veteran kurang upaya, masing-masing mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sebelum ini, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah juga menegur banyak pihak yang kurang prihatin untuk menyumbang kepada tabung pahlawan 2016. Kita semua orang main peranan, ya, ambilkan itu dengan serius, dengan lebih committed lah. Makin tinggi saya rasa. Apabila makin tinggi, maka banyak kita boleh buat untuk menjaga kebajikan. Tan Sri Anwar ditemui selepas merasmikan persidangan perwakilan tahunan ke-58 Persatuan Veteran ATM Negeri Terengganu di Kuala Terengganu. Dalam perkembangan sama, beliau berharap kerajaan menambah bilangan veteran ATM yang layak mendapat kemudahan rumah menerusi program strategik Lautan Biru Kebangsaan dari 100 unit kepada 200 unit. Setakat ini, senarai veteran ATM yang menunggu dan tidak berkemampuan membina rumah sendiri berjumlah 1,000 orang. Majikan kepada 3 warga Filipina yang diculik 7 lelaki bersenjata di perairan Pulau Pompong sempurna Sabtu lepas menerima panggilan meminta wang tebusan bernilai 2 juta peso atau kira-kira RM180,000. Karim Musapa memaklumkan beliau menerima panggilan daripada seorang mangsa culik Surim pada Isnin lepas dan menyebut mengenai wang tebusan yang diminta penculik. Laporan polis dibuat selepas menerima panggilan telefon itu. Isteri kepada seorang daripada mangsa culik turut menerima panggilan dengan tujuan sama baru-baru ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rashid Harun mengesahkan laporan dan pihaknya masih menyiasat kesahihan panggilan telefon yang diterima itu. Penjenayah rentas sempadan di sekitar Kepulauan Selatan Filipina dikenal pasti sebagai pembeli utama minyak petrol dan diesel yang diseludup dari Sabah. Timbalan Ketua Staf Perisikan Eskom ACP Hashim Justin memberitahu penjenayah memperoleh sumber kewangan hasil kegiatan penculikan dan rompakan di sekitar perairan Filipina, Malaysia dan Indonesia. Ujar beliau, bahan api yang dibeli daripada penyeludup itu dipercayai digunakan untuk melakukan jenayah colik dan rompakan di perairan Sabah, khususnya di pantai timur negeri. Justru Eskom dengan kerjasama Agensi Keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah (SZON) sering melakukan operasi pencegahan termasuk ops gasak di lokasi tumpuan penyeludup. Tindakan itu bertujuan menghapuskan rangkaian tersebut agar minyak petrol dan diesel milik negara tidak sampai ke tangan penjenayah rentas sempadan. Ia sekaligus menyukarkan rancangan mereka melakukan jenayah colik dan rompak di perairan negara. Selain penjenayah, individu terlibat dalam kegiatan penyeludupan dan pemerdagangan manusia ke Sabah juga dikenal pasti sebagai antara kumpulan individu yang mendapat manfaat daripada aktiviti penjualan bahan api itu. Semua pihak termasuk penduduk SZON diseru memberi kerjasama dengan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan penyeludupan dan kegiatan lain kepada pihak berkuasa. Memorandum Deklarasi Rakyat yang dibuat pembangkang hanya sekadar gimik politik untuk menang pilihan raya semata-mata. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman menegaskan deklarasi rakyat yang sebetulnya adalah manifestasi pengundian menerusi peti undi, bukannya jumlah tanda tangan yang dikumpul. Deklarasi rakyat mesti menerusi peti undi. Pasal itu kita berkempen, kita beri peluang untuk rakyat memilih kita atas dasar-dasar ideologi, atas dasar-dasar falsafah pembangunan. Bukan kita pergi tunjuk orang nak sign sini dan kita tak tahu siapa yang sign. Deklarasi rakyat sebenarnya menerusi peti undi, dia ada sistem kawalan nak menentukan mereka yang mengundi itu adalah genuine. Mengikut jari yang kena diwarnakanlah ya, dengan IC dan sebagainya. Kalau dapat 1 juta lebih, adakah mereka ni genuine?
Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis sembang santai Merdeka di Petaling Jaya, Selangor. Semalam bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Istana Adat Bukit Kedah untuk menyerahkan memorandum deklarasi rakyat kepada Sri Paduka Baginda. Menjelang pembentangan bajet 2017 bulan depan, kerajaan disaran untuk segera memperkenalkan polisi pelindungan bagi pekerja yang kehilangan kerja atau diberhentikan. Penganalisis ekonomi Dr. Muhammad Abdul Khalid berpendapat langkah itu kritikal untuk membantu rakyat berdepan risiko ketidaktentuan ekonomi global yang dijangka memberi tekanan terhadap pendapatan isi rumah. Kejatuhan harga minyak mentah dunia telah menyebabkan ramai pekerja industri minyak dan gas, sektor perbankan dan sektor runcit hilang pekerjaan. Malah kadar kenaikan gaji juga dijangka lebih perlahan dalam tempoh terdekat. Nak angkat gaji sudah susah. So you protect the worker, you jaga dia dulu. Kalau dia kena hilang pekerjaan, dia ada insurans untuk cover, untuk bayar 3 bulan atau 6 bulan gaji tak hari. You boleh cap lah. Kalau gaji dia RM10,000, jangan bayar RM10,000. You bayar cap RM4,000 katakan. So setiap bulan hingga 6 bulan tu dia dapat RM4,000 untuk dia stabilize, untuk cari kerja. Jadi rumah dia tak kena gadai, kereta tak kena tarik, kan? Anak-anak boleh pergi sekolah. Ini bukan benda baru. Banyak negara dah buat. Dan kos kepada kerajaan adalah zero. Tak ada kos untuk kerajaan. Ini boleh kita lakukan dengan segera. Dengan anggaran kadar caruman serendah RM5 sebulan, Dr. Muhammad berpendapat komitmen caruman perlu dikongsi bersama pihak majikan dan pekerja. Polisi pelindungan seumpamanya diyakini memberi impak besar dalam bantu golongan pekerja yang diberhentikan untuk menampung perbelanjaan isi rumah. Malaysia menyasarkan kedatangan 2 juta pelancong Cina tahun ini dan meningkat kepada 4 juta pada tahun 2018. Setakat Januari hingga Jun tahun ini, 1.3 juta pelancong Cina telah mengunjungi Malaysia. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz yakin sasaran itu mampu dicapai. Didorong dasar terbaharu kerajaan membenarkan pelancong dari negara tembok besar itu masuk tanpa visa sejak Mac lepas hingga 31 Disember ini. Pertama sekali, pada tiap-tiap tahun ada 140 juta pelancong Cina yang melancong ke luar negara. Outbound tourist 140 million, ya. And 140 million ini adalah pelancong-pelancong yang berkualiti. Kerajaan negara Cina, Presiden dia Xi Jinping memastikan bahawa pelancong negara Cina adalah yang kualiti, bukan lagi pelancong yang boleh orang kata apa, pergunakan on the cheap punya travel punya package, kemudian paksa mereka beli barang-barang yang sebenarnya tidak mendatangkan apa untung kepada mereka. Chinese government, they want to stop this. Dia control dia punya tourist and ensure that the tourists are quality tourists. Datuk Seri Nazri ditemui media pada program agrotourism di Kampung Sungai Rotan 2, Jelebu, Negeri Sembilan. Ujar beliau, Malaysia kini menjadi destinasi pilihan rakyat Cina yang menyukai kepelbagaian yang ada di negara ini. Ini termasuk makanan, pelancongan desa serta jarak perjalanan yang tidak terlalu jauh. Sarawak pula mahu lebih banyak hotel bertaraf 5 bintang memperluas operasi mereka di negeri itu. Ketua Menterinya Tan Sri Adnan Satim berkata pemilik hotel boleh mengambil peluang membina hotel 5 bintang di bandar lain di Sarawak seperti Bintulu dan Miri. Ya, usaha itu bertujuan melonjakkan industri pelancongan Sarawak dengan kehadiran lebih ramai pelancong. Pemain industri pelancongan tempatan juga perlu mempertingkatkan publiciti dan kemudahan mesra pelancong sebagai usaha mempromosi kawasan tarikan pelancongan secara berterusan. Ia selain menjadikan daya tarikan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di Sarawak untuk menarik pelancong dari negara metropolitan seperti Singapura. Tan Sri Adnan ditemui ketika merasmikan Pullman Miri Waterfront Hotel di Miri.
Hotel setinggi 24 tingkat dengan 328 buah bilik itu bakal menjadi mercu tanda baru bagi Bandar Miri dan dijangka menarik kemasukan lebih ramai pengunjung ke daerah itu khususnya dari Brunei. Memulakan operasi tahun lalu, ia merupakan hotel terbesar di Sarawak dan keempat dibina di Malaysia selepas Putrajaya, Bangsa dan Kuching. Pasar Terapung atau Kelantan Floating Market, produk pelancongan terbaru di negeri Cik Siti Wang Kembang. Bertempat di Pulau Suri Tumpat, pusat terapung itu dikelilingi panorama alam semula jadi yang unik. Pusat terapung yang pertama seumpamanya di negara ini hasil inisiatif sebuah syarikat ejen pelancongan Masaroja Travel and Tours Sendirian Berhad. Buat permulaan, ia hanya dibuka pada setiap hari Sabtu antara jam 10 pagi hingga 12.30 tengah hari dengan tiket RM3 bagi kanak-kanak dan RM5 bagi dewasa. Ia diyakini dapat menjadi tarikan kepada pelancong luar dan domestik selain membuka peluang perniagaan kepada penduduk Pulau Suri dan sekitarnya, juga membuka kerja kepada masyarakat setempat. Penduduk daripada pulau-pulau yang berhampiran ni dia orang boleh datang bawa produk kraftangan dia orang and then jual kat sini. And then produk tu kita akan cuba pastikan memang yang tak ada dijual di Bandar Kota Baru macam dekat pasar Siti Khadijah apa semua, hanya ada jual di floating market ni. Kebanyakan yang dijual adalah produk tempatan dan makanan tradisi penduduk Pulau Suri, antaranya etak dan lokan, kuih kapit serta kerabu nipah. Okey, dia berniaga sini pun sebab kita mari duduk je sini maknanya dan orang datang. Orang datang. Kalau istimewa kali bunga nipah lah. Habis dah lah setakat ni. Habis kali bunga nipah. Apa istimewa dia? Payah nak cari tempat orang lain. Sini memang ada kali bunga nipah. Sini memang suka lah. Tak memang mungkin ada rezeki sebab dulu pun duduk jual jaja ke rumah gitu lah. Ni jual hari ni pun start jual nega ni kan. Selain jualan makanan di atas sampan, pihak penganjur turut mengadakan demonstrasi mencanting batik, membuat kuih tradisional, permain tradisional seperti congkak, beruk panjat pokok kelapa dan pembuatan atap nipah yang hampir pupus. Tak nipah. Tak nipah dulu guna tak nipah? Bulan ni masih ada lagi? Masalah ni jaranglah nak adanya. Jenis orang bahasa-bahasa gini lah ada. Kalau ni lagu memang famous lah ni. Kapur ni? Memang orang patah sore ni memang buat kuih ni laku. Orang tin lah. Ya makan gaya je ke kapur ni? Memang sok-sok. Tengku Laksmana Kelantan, Tengku Abdul Halim ibni almarhum Sultan Ibrahim dan isteri berkenan berangkat mengunjungi Pasar Terapung yang memulakan operasinya hari ini. Sekiranya mendapat sambutan menggalakkan, pihak tourism akan menambah kekerapan operasi kepada 3 hari seminggu. Lagi insentif untuk kontingen badminton negara Olimpik Rio. Juga masih belum ada calon untuk jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak. Lagi insentif untuk kontingen badminton negara yang beraksi pada Olimpik Rio. Insentif bernilai RM1.4 juta menjadi habuan buat kesemua pemain, jurulatih dan pegawai yang sama-sama menyumbang kepada kejayaan cemerlang kontingen badminton negara. Pemain nombor 1 dunia Dato' Lee Chong Wei menerima insentif tertinggi berjumlah RM250,000. Pemain bergu campuran Chan Ping Sun dan Goh Liu Ying serta pemain bergu lelaki Goh Vishen dan Tan Wee Kiong menerima RM375,000 setiap pasangan. Majlis penyampaian insentif disempurnakan pemangku Presiden BAM dan juga Ketua Kontingen Malaysia Olimpik Rio 2016, Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid. BAM juga menyerahkan insentif RM30,000 kepada 4 jurulatih pemenang pingat di Rio, Teh Subok, Hendrawan dan jurulatih pemain bergu negara Ching Yi Hui dan Jeremy Gan.
Walau tanpa kejayaan, 3 Olimpian yang beraksi di Rio, perseorangan wanita Ti Jing Yi dan beregu wanita Vivian Hu dan Woon Ki Wei tetap menerima insentif berjumlah RM10,000. Lebih manis dan bermakna apabila insentif turut diberi kepada pegawai BAM ke Rio, pegawai sains sukan daripada Institut Sukan Negara ISN serta rakan sparring di Rio. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Al-Amin mengumumkan kontrak jurulatih perseorangan negara Hendrawan akan disambung lagi untuk tempoh 2 tahun. Kita telah setuju untuk menyambungkan kontrak Hendrawan dan juga kontrak-kontrak yang berakhir pada tahun ini. We are also looking for some additional coaches. Suffice to say that the CNT has made some recommendation. And principally, the Exco has approved the recommendation by on the framework of the recommendation. But of course, we need some fine tuning. Yang mana yang urgent kita teruskan. Macam keperluan untuk, bagi contoh, kita mengumumkan bahawa kita nak cepat mungkin dapat satu development manager, bagi contoh. Yang kita kata kita go ahead. Some of the coaches, keperluan ada, kita akan buat proses untuk menambah baik kejurulatihan punya section. Beliau mengumumkannya dalam sidang media selepas majlis penyerahan insentif kepada kontingen badminton Olimpik Rio. Dalam pada itu, kontingen badminton Malaysia akan bertolak ke Jepun malam ini bagi menyertai kejohanan Super Seri Terbuka Jepun 2016 yang akan berlangsung dari 20 hingga 25 September. Dan jaguh badminton negara Datuk Lee Chong Wei yang juga juara 5 kali dari tahun 2007, 2010, 2012, 2013 dan 2014 berhasrat mengintai kemenangan ke-6-nya di Jepun. Masih belum ada calon untuk jawatan Presiden. Mesyuarat Agung Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS yang bermesyuarat hari ini bagi pemilihan Exco baru bagi penggal 2016-2018 berakhir dengan jawatan Presiden tidak diisi. Mesyuarat yang berlangsung 3 jam itu gagal memilih Presiden baru bagi menggantikan Datuk Sudarsono Osman yang mengundur diri baru-baru ini. Beliau yang merupakan seorang daripada 2 calon bagi jawatan itu menolak untuk terus memimpin FAS berikutan komitmen tugas. Seorang lagi calon terpaksa ditolak pencalonannya berikutan tiada pengesahan daripada calon berkenaan. Sehubungan itu, FAS akan mengadakan mesyuarat agung luar biasa dalam masa 7 hari untuk memilih Presiden baru dan seterusnya membolehkan pelantikan Setiausaha Agung dan Bendahari. Within 7 days ini ikut perlembagaan itu kita akan nominatkan Presiden dan kita ada beberapa pencalon yang cuba mengilah kita approach lah. Tadi kita try approach yang bagi Sudarsono, tapi beliau memang due to komitmen mereka sebenarnya really dia ada dedicated komitmen yang tidak benarkan mereka untuk meneruskan dia panggil tanggungjawab yang besar untuk memimpin Persatuan Bola Sarawak. InsyaAllah tuan doakan juga dalam tempoh yang terdekat ini kita akan ada Presiden insyaAllah. Sementara itu, 5 orang naib Presiden baru bagi Exco FAS 2016-2018 ialah Razali Dohan, Kesidi Maris, Duke Jenting, Datuk Posa Majais dan Abang Sohardi Abang Zaini. Saya masih mengikuti program latihannya. Itu yang dijelaskan oleh atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh Randawa berhubung kedudukan jurulatih Australia Alex Stewart dari Australia sejak pulang dari Olimpik Rio. Sejak Olimpik, saya dah rehat untuk 5 minggu. Satu tahun yang amat busy untuk saya. I started training last November, preparing all the way until August. So, my coach prescribed 5 weeks off for me and I start back training on Monday. Dia send program kepada saya, program training. So buat masa sekarang ni, I follow his program. Nauraj telah berlatih bersama Alex di Sydney selama 3 bulan lepas dan layak secara merit
dengan lompatan 2.29 meter di kejohanan terbuka Singapura April lalu untuk layak ke Olimpik. Namun di Rio, beliau gagal ke akhir selepas hanya berjaya akhiri lompatan 2.26 meter dengan tidak berjaya atasi rekodnya sendiri yang dipegang di Singapura. Terkini Nauraj berehat selama 5 minggu dan akan memulakan latihannya bermula hujung November ini hingga Ogos bagi menghadapi Sukan SEA tahun depan. Bagi penggemar masakan asam pedas Melaka boleh berkunjung ke Pesta Masakan Warisan Melaka 2016 yang akan berlangsung sehingga esok. Pelbagai hidangan masakan disediakan untuk pengunjung merasa secara percuma dan dijual juga untuk dibawa pulang. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara Mok Zaki Din berkata, kali ini 20 buah gerai makanan dibuka dengan pelbagai juadah masakan warisan seperti Melayu, Cina, India dan peranakan disediakan. Seramai 30,000 pengunjung disasar hadir menyokong Pesta Masakan Warisan Melaka 2016 di Bandar Hilir Melaka yang masuk tahun ke-11 penganjurannya. Masakan warisan atau makanan warisan ni kita tidak boleh tinggal begitu saja. Kita kena sentiasa mengadakan promosi dan mempopularkannya. Yang pertama, untuk tujuan menyemarakkan lagi makanan warisan kita, dan yang kedua untuk tujuan menarik lebih ramai pelancong datang mengunjung ke negeri kita, ke negara kita, khususnya Melaka lah pada hari ini ya, dengan mengenengahkan semua aspek makanan warisan yang berbentuk lauk pauk, ada yang berbentuk kuih muih, minuman dan sebagainya. Kerana keunikan makanan warisan kita ini tidak ada di tempat-tempat lain sebenarnya ya. Orang ramai yang ditemui menyifatkan program tersebut amat baik dalam mempromosi makanan warisan pelbagai kaum agar terus dikenali generasi baharu. Baguslah sebab apa program ni salah satu daripada aktiviti yang menggalakkan pelancongan di Melaka ni, dan juga kita dapat mengenali lah masakan tradisi tiap-tiap negeri yang buat pameran di sini. Bagus, memang bagus. Bukan cuma orang-orang from all walks of life datang sini kan. Banyak-banyak bangsa kan. So okey lah, better lah. We have this every year kan. Dan saya mendapat ini satu jaringan yang cukup bagus untuk muzium-muzium negeri dan juga rakyat di Melaka sendiri untuk merasa masakan daripada negeri-negeri lain di Melaka. Dan saya rasa ini satu festival yang patut diteruskan untuk masa-masa akan datang juga. Bagus. Semua bagus. Semua kita dapat campur semua kaum kan. Masakan lain-lain. Kita dapat rasa masakan. Tahun depan, Pesta Masakan Warisan Melaka akan turut membabitkan penglibatan semua negeri. Balad Nasional 8 berakhir di sini. Sebagai penutup, saksikan visual batik blok terpanjang yang diiktiraf Malaysia Book of Records. Batik sepanjang 800 meter dan lebar 1.6 meter itu dihasilkan oleh kaki tangan kraf tangan Kelantan dengan kerjasama pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Teknologi Malaysia, Jabatan Penjara dan 5 usahawan batik. Pembuatannya, Ivan, mengambil masa 28 hari. Assalamualaikum. Salam sejahtera.